والأقوى يا ذا الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dengar macam ada bunyi bersiul lagi. Dengar macam ada bunyi bersiul. Allah Akbar. Abang, bilik abang tunjuk tadi, fokus depan tadi. Bilik abang tunjuk tadi. Lagi, Assalamualaikum. Ush, melekat view kita ni. Sebab saya kena ban tadi, geng. Saya punya list popular kena ban juga, geng. Walaupun saya boleh live tapi popular saya kena ban. Satu view tak naik ni. Melekat. View tak naik. Saya punya ranking popular kena ban. Engagement popular tu kena ban, geng. Tu view tak naik ni. Melekat siap daripada tadi 18192K 18192K. Melekat weh. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Dengar. Macam dia punya step, bang. Okey. Assalamualaikum. Okey. Lagi kalian? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Geng, macam dia melintas kat depan. Ya. Macam mana yang melintas ni? Siapa ni? Melintas. Ya. Lagi kalian? Astagfirullah. Melintas weh. Melintas weh. Astaghfirullahalazim.
Aish, melintah pada tadi bang. Hati-hati bang. Ada benda hitam melintah ni bang. Lagi. Ada benda hitam melintah ni bang. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Siapa nampak geng? Siapa nampak? Dia macam seolah-olah mengiringi kita geng. Sabar. Oi! Subhanallah. Oh, dia nampak besi. Nampak besi. Tak nampak besi, nampak wayar. Tu bang, nampak dah bang. Ini balik kolam ni. Ya Allah. Kita gerak awal tadi bang. Saya tempat rumah di mana? Wish, kejut bang. Tekan lu kat atas tu ya bang. Asal dia bang. Hari saya nak bagi penghormatan kat bang. Untuk bang kan. Saya tak bang. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada yang menjerit kan? Masih lagi ada suara yang menjerit. Bismillah. Geng, kamu geng, bantu cukup ke 500 geng. Kamu guys, bantu cukup ke 500 geng, come on. Semangat guys. Sikit lagi geng. Jom bang. Jom. Alhamdulillah. Yang cat-cat dinding tu bagi apa tu? Ha? Yang cat-cat dinding tu. Apa? Gravity. Gravity. Nampak? Ada yang memerhati daripada atas. Oi! Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Patutlah anjing menyelak. Allah. Dah okay. Kita dah tutup permainan guys. Kita dah tutup permainan. Astagfirullah. Ada yang mati pada atas ni. Biar. Walkie-talkie check. Walkie-talkie rosak ke? Walkie-talkie check. Leg. Walkie-talkie. Takut habis bateri. Ha? Tutup lah. Tutup nanti habis bateri. Black ingat je walkie-talkie dekat sini. Tadi walkie-talkie saya bagi kat Dini. Tak, tadi walkie-talkie ada kat Dini.
Sikit lagi geng, kita punya donat guys. Come on. Sikit lagi geng, kita punya donat. Come on guys, come on. Black, ambil air abang jap. Air tumbler. Tumbler. Nur Manisa, terima kasih. Nur Salisa, terima kasih. Nur Salisa Lamah, terima kasih. Kamu ke sikit lagi geng, kita punya donat ni. Macam habis lah. Kau jawab air abang ke? Mana ada? Saya baru nak habis ni. Itulah tahu. Tadi tak minum je. Mama comel, terima kasih. Terima kasih. So guys, macam mana dengan tempat ni geng? Bagi korang okey tak okey geng? Mungkin atas faktor bulan puasa lah geng. Mungkin atas faktor bulan puasa sama. Boleh return, betul. Boleh return. Nanti saya bawa iskan sini. Boleh turun boleh turun Penang. Boleh turun Penang. Apa kicap kan? Alah, apa dah hal daripada Singapura turun KL 2 jam setengah ya. Kalau turun Penang baru 3 jam setengah. Kalau kata daripada Singapura datang KL 2 jam setengah, daripada KL datang Penang sejam setengah ya. Sejam setengah ya. Kak Azlin, terima kasih. Terima kasih. Eskan nak turun sekejap je naik Ducati, betul. Kamu lah cakap rider kental. Cakap bikers kental. Ha. Orang SG memang immune dengan speed trap. Diorang tak kena speed trap. Diorang tak kena speed trap. So guys, sebelum kita mengakhiri live kita malam ni, marilah kita sama-sama mendoakan supaya kita semua mendapat rezeki, kita semua mendapat rezeki untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah geng, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma rzuqna lailatul qadr fi hadhihi as-sanati wa fi kulli sanah. Wa'inna ala ihya'iha fi yamiha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar pada tahun ini dan juga pada setiap tahun. Dan bantulah kami ya Allah untuk menghidupkan dan membangunkan malamnya dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allahumma rzuqna halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ighfir li zunubi. Allahumma ighfir lana zunubana. Wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Dan tidak lupa juga geng kepada saudara kita yang berada di Palestin. Mudah-mudahan dengan doa kita pada bulan yang mulia, pada bulan Ramadan, Allah mengangkat doa kita dan Allah mengabulkan doa kita untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka dengan secepat mungkin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang dalam kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan, kadang-kadang saya rasa satu je geng. Saya rasa satu geng. Saya rasa macam walaupun negara kita ni walaupun negara kita politik tak stabil, ekonomi tak stabil, ringgit menjunam, masalah macam-macam dalam negara kita geng. Tapi syukur alhamdulillah, kita masih lagi dapat meraihkan Ramadan dalam keadaan yang aman. Kita masih lagi dapat beribadah. Uish, ada buat voting ke? 95.12% tu vote untuk return. Siapa yang buat vote? Siapa yang buat vote geng? Boleh buat vote Kak lah. Oh, boleh buat vote. Baru saya tahu. Baru saya tahu. Siut betul. So ramai yang vote untuk kita datang sini balik Alhamdulillah, tak apa geng. InsyaAllah nanti ada rezeki kita come back balik sini. Tapi itulah geng, apa yang saya beritahu tadi geng. Walaupun bermacam-macam masalah pada negara kita geng, tapi kita mesti kena bersyukur lah geng. Allah masih lagi memberi nikmat kepada kita untuk menjalani ibadah puasa dalam keadaan yang aman, damai, tenteram. Kita pergi masjid tak ada siapa pun kacau kan. Kita beribadah tak ada siapa pun kacau. Kita nak berpuasa tak ada siapa pun boleh kacau kan. Ni raya kita boleh meraihkan dalam keadaan yang aman, tenang, damai kan. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kita ni beruntung lah geng. Kita ni di antara negara Islam yang beruntung lah. Sebab apa? Kita punya ibadah tidak diganggu. Daus ada yang tanya apa hal cerita kat bangunan tu. Bang, tempat ni kena tinggal siapa bang Oh, Allah yang bawa kita pun tak tahu. Tapi di antara salah satu sebab struktur binaan ni tak kukuh. Dia tak lepas CF. Senang cerita, dia tak lepas CF untuk beroperasi. CF tak dapat untuk beroperasi. Geng, 80 donat lagi geng. 80 donat lagi. Betul lah, 80 donat lagi untuk kita cukupkan 500. 80 donat lagi untuk cukupkan 500 geng. Come on, semangat geng. Tak kukuh kalau buat para apa rabak ni. Bajet kontraktor lari. Asyik lah. Tapi selalunya kalau bangunan yang besar macam ni tak boleh beroperasi sebab masalah CF lah. Sebab masalah CF. Mungkin tak dapat approval daripada bomba, sama dia tak dapat approval daripada bomba ataupun tak dapat approval daripada majlis. Sebab dia kalau setiap bangunan plan tu kena dapat approval daripada bomba dan juga daripada majlis. Dan kemudian diorang akan datang untuk inspect. Diorang akan datang untuk inspection sama ada bangunan ni lepas ataupun tidak untuk beroperasi. Itu yang CF tu, sertifikat apa dah saya lupa dah. Sertifikat apa dah. Jadi itu yang diorang tak lepas tu. Okey, saya dah tanyakan kat Daus. Kamu guys, semangat geng. Sikit lagi geng. Sikit lagi guys. Adi, terima kasih Adi. Pizza, terima kasih Pizza. Terima kasih.
Sini kalau lalu naik motor terpandang kat bangunan ni mesti macam ada yang memerhati. Betul. Guzi, terima kasih. Terima kasih Guzi. Masih ada yang membahati kot. Tempat ni memang ada, geng. Kalau korang tengok balik daripada hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa setiap bangunan ataupun setiap kediaman yang ditinggalkan lebih daripada 40 hari ataupun 44 hari akan ada jin, akan ada satu jenis golongan jin yang akan menduduki kawasan tu. Sebab tu kalau rumah, even bilik, contoh bilik kita ada 3, bilik kita ada 3, tapi kita belum ada anak, lagi 2 bilik tu kosong, kan? Selalunya orang takkan duduk kat dalam bilik tu, orang takkan masuk pun sebab bilik itu tidak digunakan. So disebabkan itulah akan berlaku possibility ataupun kemungkinan penghuni lain yang akan menumpang bilik tu. Walaupun rumah tu kita duduk, tapi bilik tu jangan dibiarkan kosong. Jangan dibiarkan kosong. Paling tidak kalau kita tak tidur pun kat situ, setiap hari masuk, buka tingkap, buka lampu. Masa maghrib tu, waktu maghrib tu masuk sekejap bilik tu, buka lampu, bagi terang ataupun bagi cerah bilik tu. Lagi lepas isyak tutup balik. Tutup balik lampu. At least ada juga orang keluar masuk bilik tu. Jangan dibiarkan kosong terus. Jangan dibiarkan kosong. Aik dah terasa pula sebab memang rumah aku ada 3. Sebab tu saya kata bila macam tu, bila dalam keadaan macam tu, jangan biarkan bilik tu terus kosong. At least masuk, buka lampu, buka lampu, bagi terang sekejap, bagi cerahlah bilik tu, jangan dibiarkan gelap. Itu yang bahaya. Kebanyakannya orang ruqyah, bila rumah ada gangguan, mesti dia orang akan tanya, ada bilik kosong tak? Sebab mana benda tu akan berpunca daripada bilik yang kosong. Fandi, terima kasih. Allah. Sebab tu saya kata, Daus nak tanya macam mana pula kalau bilik store, sebab store jarang kita masukkan. Sebab tu saya kata jangan biarkan bilik itu bergelap dalam keadaan lama. Jangan biarkan bilik itu bergelap dalam keadaan yang lama. At least buka lampu. At least buka lampu sekejap. Tak boleh setiap hari, sehari 2 hari buka lampu. Sehari 2 hari buka lampu. Jangan biarkan bilik itu kosong dalam keadaan yang lama, dalam jangka masa yang lama. Itu yang bahaya. Itu yang jadi punca. Itu yang jadi punca rumah tu jadi gangguan. Sebenarnya geng, benda ni atas pada kita. Sebenarnya benda ni atas pada kita. Kak ini, terima kasih Kak. Terima kasih. Atas pada kita geng. Kebanyakannya bila rumah kita kena ganggu, bila rumah kita ada gangguan, kita akan menyalahkan orang lain. Ini mesti ada orang hantar ni. Ini mesti ada orang hantar ni. Cakap kita bagi tahu ke orang rumah kita ada orang buat. Padahal kita sendiri yang jadi punca. Bila kita tengok balik rumah dia, ada satu bilik tak pernah masuk, siap berkunci pula. Siap berkunci pula. Ada satu bilik tak pernah masuk. Lepas tu rumah tak kemas. Rumah kotor, rumah dibiarkan dalam keadaan kotor. Tu salah satu geng, salah satu punca yang menyebabkan ada gangguan jin. Sebab tu orang tua dulu setiap pagi dia orang akan kemas. Paling kurang sapu. At least kena sapu sampah, kena biarkan at least cuci. Dan satu lagi, dekat sinki sebelum tidur
make sure sinki tu clean. Sinki tu make sure bagi bersih, dan sisa-sisa makanan tu kita buang. Bukannya tunggu sisa makanan tu, tunggu seminggu sampai dia nak berulat baru kita buang. Sisa makanan tu lah salah satu punca kepada makanan jin. Kalau korang nak tahu, tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan yang kita makan, yang kita buang kat dalam tong sampah, tapi kita peram kat dalam tong tu, duduk kat dalam dapur, duduk kat dapur dalam tong, kita peram sampai 3-4 hari. Benda tu lah salah satu penyebab, salah satu punca-punca yang jin ni akan masuk ke dalam rumah kita. Sebab makanan jin ni ada 3 benda. Satu, asap. Kedua, D, sirap. Ketiga, tulang belulang. Tulang belulang ni salah satu benda tu kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita makan, jadi tulang-tulang bekas sisa-sisa makanan tu kita letak kat dalam tong sampah. Memang kita buang dalam tong sampah, tapi tong sampah tu ada kat dalam rumah kita. Kita tak buang benda tu kat luar. Jadi benda tu bila kita tidur, benda tu yang datang untuk makan sisa-sisa apa benda tu yang datang, dia makan sisa-sisa kat situ. Bila setiap hari dia boleh makan kat situ, lama-lama dia akan rasa tempat tu tempat dia. Dia akan rasa tempat tu tempat dia sebab setiap hari dia dapat makanan kat situ. Jadi sebab tu saya kata benda ni atas pada faktor kita. Kalau kita menjaga benda tu, kalau kita alert dengan benda tu, insya-Allah geng, rumah kita takkan ada apa. Takkan ada gangguan apa-apa. Kita nak menjaga rumah daripada dalam dulu geng. Bukannya kita nak suruh, bukannya kita nak tunggu nanti orang yang buat ataupun yang menjaga rumah kita, yang buat rumah kita, yang clearkan rumah kita. Daripada kita dulu geng. Kita sendiri yang kena make sure yang rumah kita ni clear. Salah satu benda yang menyebabkan saya dulu saya ikut pengamal perubatan, pergi ruqyah rumah orang. Kalau ada gangguan, kita akan pergi untuk ruqyah rumah tu. Kebanyakannya bila kita tanya balik kan, dia antara sebab-sebab rumah dia diganggu bukannya orang hantar pun, bukannya orang sihir pun rumah dia, daripada diri sendiri, daripada diri dia sendiri. Makan, sisa makanan tak buang. Kadang-kadang tidur dalam keadaan sinki tu penuh dengan pinggan-pinggan yang tak basuh. Pinggan tu, sisa-sisa makanan tu ada kat dalam sinki. Setiap hari tunggu masa ada baru nak basuh, baru nak clearkan sinki. Jadi setiap hari dalam keadaan sinki tu penuh dengan sisa makanan. Lepas tu rumah tak bersihkan, tak sapu, rumah kotor. Jadi itu salah satu penyebab yang ada golongan jin ni yang dia suka keadaan macam tu, dan dia akan masuk untuk duduk kat dalam rumah kita disebabkan itu. Satu lagi masalah dia pasal patung. Pasal patung. Rumah yang selalunya ada gangguan, mesti akan ada patung kat dalam rumah dia. Mesti akan ada patung. Kadang-kadang tengok ada patung binatang seekor, cukup sifat. Dulu saya pernah lagi buat pergi ruqyah kat rumah orang tu. Rumah dia tu memang laki dia beli patung harimau. Beli patung harimau yang betul-betul real harimau tu, siap ada bulu-bulu dia lagi. Letak kat rumah, buat perhiasan. Okey geng, saya nak beritahu, saya nak disclaimer awal-awal. Patung yang dibuat perhiasan. Kalau patung mainan untuk kanak-kanak tu lain. Kalau patung mainan untuk kanak-kanak itu lain. Itu tak ada masalah. Sebab hadis Nabi SAW, surah Nabi pun sahabat cerita, Sayyidatina Aisyah pun ada permainan dia. Dan Nabi membenarkan dia untuk menyimpan permainan. Macam anak patung apa semua. Budak-budak masih lagi ada keinginan untuk bermain dengan patung. Jadi itu permainan untuk kanak-kanak itu dibolehkan ni. Tapi kalau patung yang dibuat perhiasan, itu yang bahaya. Dalam hadis Nabi SAW, ini hadis Nabi barang siapa yang menyimpan patung seakan-akan patung berhala untuk dijadikan perhiasan, tak kisah geng,
sama ada patung yang berbentuk binatang ataupun patung yang berbentuk manusia, disimpan dan diletakkan untuk menjadi perhiasan pada rumah dia, malaikat rahmat takkan masuk dalam rumah dia. Malaikat rahmat takkan masuk ke dalam rumah dia. Kak ini terima kasih. Itu daripada segi hadis. Daripada segi ilmu perubatan Islam. Daripada segi ilmu perubatan Islam, Kak ini terima kasih. Patung-patung yang cukup sifat dia kan akan dijadikan sebagai perantaraan ataupun tempat duduk ataupun tempat tempat tumpangan ataupun medium tumpangan kepada jin untuk duduk ke situ. Sebab tu bila orang pergi ruqyah, diorang akan tanya, ada patung tak kat dalam rumah? Ada patung tak kat dalam rumah? Ada benda-benda apa-apa tak yang simpan kan? Sebab benda tu menjadi salah satu punca dan kita kena investigate satu-satu. Terima kasih Kak ini. Sebab tu saya kata benda ni kita jangan hanya tengok daripada segi satu sisi. Kita kena tengok daripada segi banyak sisi kan. Banyak sisi. Sebab tu cakap gangguan sihir ni bukannya kita terus nak pomah, orang hantar, ini orang hantar, itu orang hantar. Kita kena tengok balik diri kita. Kita kena tengok balik rumah kita. Sama ada rumah kita ada tak? Benda-benda yang macam tu. Dia kena satu-satu lah. Sebab tu bila bila proses ruqyah ni geng, bukannya ambil masa sehari 2 hari geng. Proses ruqyah ni dia ambil masa geng, untuk memulihkan sesuatu tempat. Ini kita cerita rumah geng. Untuk memulihkan sesuatu tempat, dia memang ambil masa. Sebab kita nak kena tengok satu-satu. Kadang-kadang ada rumah yang memang dia nasib dia malang sikit. Dia beli rumah, tapi rumah tu adalah laluan kepada jin. Kalau jenis macam tu memang tak boleh buat apa. Boleh buat tapi susah. Nak kena cari orang yang pandai untuk dealkan balik. Untuk ubah haluan tu pergi ke tempat lain. Itu bahaya kan. Sebab tu cakap nak beli rumah kena tanya juga orang pandai. Kena tanya juga orang pandai. Minta pendapat orang pandai. Minta pendapat ustaz. Istikharah dulu. Sama ada rumah ni sesuai ataupun tak untuk kita beli. Kalau macam ikut orang tu dia ada kiraan. Okey, pintu ni menghadap belah mana? Pintu ni menghadap belah matahari naik ke menghadap matahari turun? Kalau menghadap matahari naik, okey. Kalau menghadap matahari turun, tak okey. Tak boleh. Orang tu dia akan kira rumah yang dia nak duduk ni, pintu dia menghadap ke mana? Pintu dia menghadap matahari naik ke matahari turun? Kalau matahari turun, tak okey. Kalau pintu depan menghadap matahari turun, tak okey. Kalau menghadap matahari naik, okey. Itu dia ada kiraan dia lah geng. Ada kiraan dia. Sebab tu kalau macam nak beli rumah ke apa, tanyalah orang pandai-pandai. Tanya ustaz kan, minta dia doakan. Ataupun untuk minta dia tengok. Tanya pendapat orang yang pandai. Bilik ayak tak boleh menghadap kiblat, betul. So itulah geng kesimpulan dia. Betul Daus menghadap matahari naik. Itu je saya tak faham dah. Pakai apa? Lampu pakai. Sahur di mana? Allah Ta'ala alam. Apa yang Iskan cakap? Dia macam musafir lah. Sekejap kat sini, sekejap kat sana. Musafir. Siap betul musafir. Tapi yang betul musafir. Kesana sini kan. Kesana ke sini.
Besok boleh jadi saya ada kat KL. Lusa boleh jadi saya ada kat Penang balik. Mana tahu minggu depan saya pergi Singapura, mana tahu minggu depan saya ada kat Singapura. Dalam seminggu tu saya boleh pergi ke mana-mana. Saya punya hidup ni banyak duduk kat atas jalan, geng. Hidup saya banyak ada banyak kat tempat orang. Atas jalan, kat tempat orang. Rumah saya tu saya rasa memang balik untuk, memang rumah saya tu dijadikan tempat untuk letak baju. Kalau dalam bilik tu kita pasang radio Rukiah, tak apa, dah kan daus betul. Pusara Lebuh-Raya sikit, pusara di Lebuh-Raya. Pusara di Lebuh-Raya. Belah Perak lumut pula nak datang, bila nak datang daus tak tahu dah lagi, geng. Penat dah, geng, sana sini. Yalah, geng, nak cari rezeki. Struggle, geng. Masing-masing dia ada ni lah. Dia ada kestrugglean masing-masing untuk mencari rezeki. Kestrugglean masing-masing. Kestrugglean masing-masing untuk mencari rezeki. Betul, struggle, barang pun harga naik. Itulah, geng. Raya ni setakat mana ada je lah, guys. Kasut. Mana slipper bang? Bau basuh. Dah nak raya Singapura lah. Kalau tengok tu saya, ketuk saya lumat. Buat raya tempat orang. Dah super tak ada kampung sendiri, nak pergi raya tempat orang. Okay guys, saya gerak dulu, geng. Terima kasih, geng, kepada korang semua yang kongsi rezeki. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Terima kasih, geng. Terima kasih. Saya gerak dulu, guys. Kita jumpa besok, geng, insya-Allah. Terima kasih kepada korang semua yang berkongsi rezeki, geng. Terima kasih. Saya gerak dulu, geng. InsyaAllah kita jumpa besok. Selamat bersahur kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Bye. Sebelum tu, geng, thank you kepada Kak Aini, Kak Azli, Nedron Shah, Lin, Eskan, Syam, Kak J. Terima kasih, geng, kepada korang semua. Dan yang lain yang saya tak tersebut nama, saya minta maaf. Terima kasih, geng, support tas malam ni banyak korang bagi. Terima kasih. Terima kasih, geng. So saya gerak dulu, geng. Selamat bersahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Bye.